Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Saudara sekalian yang dirahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu bi qawlika yawm al-jum'ah wal imam yanṭiqu qad-da'wah wa man-da'wa fala-yujab." Sebenarnya siapa yang berkata ketika publik ini pakai khutbah, maka sia-sialah pada Jumaat. Justru itu tidak menolak. Oleh itu juga ambillah yang ibarat kepada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berdapat di sisi insyaallah. Alhamdulillahillazi a'tana bis-sabri wasyukr. Asyhadu an la ilaha illallahus saburus syakur. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Surah Ali Imran ayat 102. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin jamaah sekalian supaya kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan pada masa yang sama berusaha meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat menyayangi hamba-hambanya yang beramal saleh dan melakukan amal kebajikan. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, perjalanan hidup ini bagaikan kembara yang menyelusuri waktu yang berlalu. Ada masa kita rasa bahagia, pun begitu ada waktunya diuji dengan rasa sedih dan duka. Oleh itu, kewarasan akal sewajarnya dapat memandu kita untuk menguruskan kehidupan bersama kurniaan atau dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara asasnya manusia bergembira dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada kecil atau besar. Bahkan nikmat ini kalau dihitung pasti tidak akan mampu dilakukan dengan kedhaifan kita sebagai hamba. Kerana besar dan banyaknya nikmat tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, adalah menjadi kewajipan sebagai seorang hamba untuk mensyukuri segala kurniaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam Islam terdapat 3 cara yang boleh digunakan untuk menunjukkan rasa syukur, dan menggabungkan ketiga-tiga cara tersebut adalah syukur yang paling sempurna. 3 cara tersebut adalah: yang pertama, syukur dengan hati; yang kedua, syukur dengan lisan; yang ketiga, syukur dengan perbuatan atau anggota badan. Syukur dengan hati adalah dengan mengakui bahawa segala nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala dan atas keutamaannya. Syukur dengan lisan, iaitu dengan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nikmat itu, mengulang-ulangnya serta menampakkan nikmat tersebut. Manakala syukur dengan perbuatan pula, iaitu menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan berwaspada dari menggunakan nikmat tersebut untuk kemaksiatan dan kemungkaran kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat ya'malu ala Daud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi dan patung-patung dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam serta periuk-periuk besar
yang tetap di atasnya tungkunya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dijamin kekal pada seseorang hamba. Mungkin sahaja kesenangan yang dinikmati seseorang pada siang hari akan hilang pada waktu malamnya. Mungkin sahaja seseorang yang mempunyai pasangan hidup di depan mata, akan tetapi sekelip mata juga kehilangannya. Mungkin sahaja ketika sedang menikmati kekayaan dunia, akan tetapi terus lenyap kerana dijemput oleh Maha Pencipta ke alam yang baka. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan kebergantungan kepada sesiapa. Oleh kerana itu, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri akan nikmatnya bukanlah sekadar ketika waktu senang sahaja, akan tetapi juga ketika waktu di dalam kesusahan atau ketika diuji. Tanda seseorang yang bertakwa dan para solihin itu adalah dengan melakukan kebaikan di kala susah dan juga senang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim, maksudnya yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Walaupun secara zahirnya kita melihat ujian itu adalah musibah bagi kita sebagai manusia, ujian itu juga adalah sebenarnya adalah salah satu jalan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dan menegur kita sebagai hamba-Nya. Kita diberikan kepayahan dan kesusahan agar kita lebih mengerti dan mensyukuri erti kesenangan dan kenikmatan yang kita kecapi sebelum ini. Janganlah kita menjadi seperti golongan munafik atau yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya gembira sekiranya memperoleh nikmat dan bersedih serta mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala apabila sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat yang ke-9 dan 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala in azaqnal insana minna rahmah summa naza'naha min innahu laya'usun kafur. Sadaqallahul azim, maksudnya, dan demi sesungguhnya jika kami rasakan manusia sesuatu pemberian rahmat dari kami, kemudian kami tarik balik pemberian itu daripadanya, mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, ingatlah Allah Subhanahu wa taala di mana dan ketika sekalipun, kerana pasti Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita pada tiap waktu dan ketika. Inilah yang dianjurkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, seperti yang telah disampaikan melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, peliharalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kamu berada di dalam kesenangan, nescaya Allah akan mengingatimu ketika kamu berada dalam kesusahan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksud peliharalah Allah di sini adalah dengan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Manakala erti Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu, pula bermaksud Allah akan bersamanya, membantu, memelihara, menguatkan serta memberi taufik kepadanya.
Oleh kerana itulah seseorang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika susah ataupun senang, nescaya akan diberkati seluruh kehidupannya. Ia jadikan masa yang lalu sebagai iktibar dan panduan, manakala masa yang akan datang dijadikan sebagai medan keazaman bagi mengumpul sebanyak mungkin kebaikan dan amal soleh demi melayari kehidupan yang dipenuhi dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala, manakala di akhirat mendapat rahmat Allah dengan balasan syurganya. Justru sekaligus terus melakukan perubahan yang positif dan anjakkan ke arah mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini boleh menjadi titik tolak perubahan diri dan sentiasa bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai dengan penghujung tahun ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terus ditambahkan kepada kita manakala dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih teguh dan kuat beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan di dunia ini. Muslimin dan jemaah yang berbahagia, oleh itu sangat beruntung insan-insan yang mana hati dan anggota tubuh badannya hanya mengingati dan mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua keadaan dan masa. Sifat tawakal dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan hati-hati mereka tenang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على غير عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولية teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat. Allahu akbar.